من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat izin inayahnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam kubur nanti, insya-Allah. Alam kubur yang sudah pasti, alam kubur yang pasti menanti, dan mudah-mudahan insya-Allah dengan keberkatan kita beramal ibadah, dengan keberkatan kita rajin membaca Al-Quran, dengan keberkatan syafaatnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkatan pada bulan Rabiul Awal, pada hari yang ke-25 pada hari ini, pada bulan kelahirannya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita juga akan mendapat syafaat Nabi Rasulullah. Kita akan dapat masuk dalam syurga Allah, duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para muslimatnya, bersama dengan para isteri-isteri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan dan rahmat Allah sekalian, insya-Allah kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Afatun ala Tariq, wabak sepanjang jalan, dan alhamdulillah kita telah pun masuk dalam muka surat yang ke-30. 38. Kita berhenti hari itu 19 hari bulan 9. Di dalam muka surat 37, insya-Allah masuk dalam muka surat 38, nombor 3, nombor 4, insya-Allah. Apa tajuknya? Mengubat penyakit ataupun wabak al-futur. Kita dah selesai sebab, kita dah selesai kesan kepada orang yang ada penyakit al-futur. Bila dah selesai ni, maknanya dah tahu, dah faham apa penyakitnya, apa wabaknya. Kalau boleh kita ulang, maksud al-futur ialah lembu. Orang suruh jawab, bukan suruh gelak. Tengok balik muka surat 1. Ingat, tak payah buka dalam surat 1 ni. Kena buka balik rupanya. 1, terputus, terhenti, malas, bertangguh, berlengah-lengah dalam melaksanakan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, puan-puan? Sebab yang kita dah bacakan, banyak sebab. Sebab yang pertama, muka surat 2, keterlaluan berlebihan dalam beragama. Dalam muka surat yang ke-8, membazir melampaui batas. Yang ke-11, yang ke-3, mufarraqah. Kemudian dalam muka surat yang ke-14, kurang mengingat mati dan hari akhirat. Nombor 5, muka surat 15, mengabaikan ibadah harian. Kemudian muka surat 16, nombor 6, mengambil makanan haram dan syubhah. Kemudian sambung lagi dalam nombor 7, muka surat 21, penumpuan amilin terhadap sudut-sudut yang tertentu sahaja daripada ajaran Islam. Nombor 8, gagal memahami sunnatullah. Nombor 9, mengabaikan hak tubuh badan. Nombor 10, tidak bersedia melepasi halangan, cabaran dalam perjuangan.
Kemudian muka surat 26 nombor 11 mendampingi orang yang tidak berjiwa besar. Kemudian nombor 12 sambil lewa. Nombor 13 terlibat dengan perbuatan jahat, maksiat. 13 sebab yang kita dah belajar macam mana, kenapa boleh ada penyakit berlengah-lengah, penyakit berhenti dalam melaksanakan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada cara ubat. Ada. Nombor 1 hari tu dah cerita, berhenti melakukan maksiat. Nombor 2, berterusan melakukan ibadah harian. Nombor 3 hari ni kita nak belajar mengintai waktu yang afdal untuk beramal dan melakukan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengintai waktu ni maknanya cari waktu, cari peluang supaya kita boleh beramal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puan-puan, cari waktu, cari peluang ni macam contoh, kalaulah kita ni ada duit lebih sikit, apa peluang yang ada? Duit lebih, peluang nak amal ibadah ni apa dia? Sedekah, contoh. Duit lebih, peluang nak amal ibadah ni umrah, contoh. Duit lebih, peluang nak amal ibadah ni kita wakaf, kita bayar zakat, contoh. Maka ini yang kita dinamakan sebagai nombor 3, kata Dr. Syed Muhammad Noh ini, pengarang kitab kita ni, mengintai waktu yang afdal untuk beramal, melakukan amal ibadah. Tidur malam tadi tiba-tiba terjaga pukul 4 pagi. Tiba-tiba. Dia jaga ni 2 sebab aja. 1 buang air, 1 tambah air, macam ni. Contoh. Bangun sebab dahaga ataupun bangun sebab nak terkencing tadi. Bahasanya buang air. Bangun 4.30. Alang-alang dah masuk bilik air. Apa salahnya ambil wudu? Ini kata mengintai waktu ni. Cari peluang untuk melakukan amal ibadah. Sebab dah alang-alang masuk bilik air. Ustaz, sejuk Ustaz, 4.30. Ada kencing tu takkan tak berbasuh. Air juga gunanya, alang-alang dah basah. Ambil wuduk tu weh. Semayang 2 rakaat. Itu namanya mengintai waktu. Mengintai peluang untuk beramal ibadah. Duit lebih. Contoh. Nak pergi mana Ustaz? Krabi, Phuket, Bandung, Jakarta. Dah pergi umrah. Duit lebih. Boleh juga pergi Phuket. Boleh juga Jakarta, Puncak, Bandung. Bukan tak boleh, bukan haram, tidak. Tapi apa salah kita ambil peluang, duit ada lebih ni, pergi umrah. Boleh semayang di Masjid Haram. 100,000 kali ganda pahalanya daripada semayang di rumah kita, semayang di surau, semayang di masjid Malaysia. Phuket pun ada masjid, ada. Jakarta pun ada masjid, lagi besar, Masjid Istiqlal. Banyak. So, 3 tingkat ke berapa tingkat? Perempuan 3 tingkat. Perempuan besar masjidnya. Tapi rupanya tak sama dengan semayang Masjid Haram, Masjid Nabawi lain. Pahalanya besar. Semayang pula perempuan, kita boleh pula ziarah Nabi Rasulullah. Makam Nabi Rasulullah, kubur Nabi Rasulullah, kita boleh sampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Boleh bagi salam. Saya tak dengar pun Nabi jawab. Kalau Nabi jawab kita dengar perempuan, tak tidur kita. Perempuan mojo Nabi jawab tu kita tak dengar. Tapi Nabi jawab lah. Nabi jawab. Dan bila Nabi jawab ni, perempuan, antara yang nikmat ni ialah mudah-mudahan moga-moga kita mendapat
syafaat. Syafaat ni yang paling penting. Maknanya tak dapat benda lain, tak dapat makan, tak dapat minum, tak dapat apa lagi? Orang lelaki 2 orang, tak dapat apa? Kahwin 2 orang. Kapten tunjuk terus 2 orang. Lah ni Kapten, bini tengok ni. Bini Kapten lah bukan bini saya. Tuan-tuan nak ceritanya tak dapat pun tak apa. Tapi asalkan dapat syafaat. Orang perempuan tak dapat gelang emas, cincin emas, subang emas, gelang kaki emas, gelang perut emas. Tak apa. Asalkan dapat syafaat. Perut dakap tak dapat pun tak apa Ustaz. Oh, tak harap sangat. Nanti saya kabur ke suami ni ya. Tak payah beli pakcik. Makciknya tak ada. Tak, perempuannya asalkan dapat syafaat. Cuba tengok tuan-tuan dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, fasaddidu, maka hendaklah kamu perbetulkan dan hendaklah kamu hampirkan, wa qaribu, dekat-dekatkan, wa abshiru, dan gembirakan. Gembira ni apa dia? Gembira dengan kita memohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kata apa? Allah kata pada Nabi kata, minta maaf, Nabi kata pada waktu pagi dan pada waktu petang dan sedikit daripada malam. Nabi tak minta satu malam, tak. Allah pun kata dalam surah Ya ayyuhal muzammil Qumil laila illa qalila. Wahai orang yang sedang tidur, Qum, bangun, illa qalila, walaupun seketika, walaupun sekejap. Kita tidur, perempuan, pasang aircon. Lepas pasang aircon buat apa? Tarik selimut. Kata buat apa pakai selimut, dah pasang aircon. Pasang aircon pasal panas, ni dah sejuk pula. Nak pasang aircon sebab panas, tarik selimut sebab kata nak apa sekarang ni? Nak panas ke nak sejuk sebenarnya? Nak tengah-tengah pula dah orang ni. Pasang aircon sebab panas, tarik selimut sebab sejuk. Ai, pening saya perempuan. Nak. Jadi perempuan ya, kita ni alang-alang dah terjaga bangun, cari masa untuk dekatkan diri dengan Allah. Semayang. Orang lain tak nampak. Nabi kan Nabi. Nabi bila Nabi bangun perempuan dia, Nabi semayang dulu. Nabi tak gerak lagi. Lepas Nabi selesai semayang 2 rakaat, baru Nabi gerak. Ikutlah perempuan ni, kalau tidur di rumah Sa'adah binti Zam'ah, Nabi gerak Sa'adah. Kalau Nabi tidur di rumah Aisyah, maka Nabi gerak Aisyah. Tapi Nabi buat dulu, Nabi semayang dulu 2 rakaat, habis semayang barulah Nabi gerak. Kalau perempuan nak tukar pun tak apa. Kita nak ambil sunnah Nabi ni, tukar. Orang perempuan bangun, semayang dulu 2 rakaat, pakai telekung, kemudian gerak suami. Bangun. Terbalik Ustaz. Nabi gerak bini, ni kita gerak suami. Tak apa perempuan. Ustazah selalu gerak saya. Ustazah selalu gerak saya. Saya jarang gerak Ustazah. Sebab dia selalu bangun dulu. Berlawan bangun kami, selalu saya kalah. Apa kaya tak tahu. Kalah sahaja perempuan. Jam ni perempuan, kalau tengok pada alam ni, sekejap saya tengok balik. Kalau tengok pada alam ni, 5.31 1, 5.42 1, 5.25 1, 5 suku 1. 4 kali bunyi perempuan. Tapi kalah juga dengan Ustazahnya. Ustazah ni haram berbunyi handphonenya. Kadang-kadang telefonnya pun tinggal dalam kereta perempuan.
Dah 2 hari dah. Pukul 11 saya pergi ngantor telefonnya. Telefon ni tinggal di rumah, tuan. Tak ada dipeduli pun telefonnya, tuan. Telefonnya tak ada bunyi pun. Tapi bila lawan bangun, kalah saya dengan Ustazah. Jadi saya rasa ini pun perangai Ustazah ni juga ni semua depan ni. Bangun awal. Tuan ni. Tak, tuan ni. Macam-macam fikir nak masak itu, nak basuh pinggan, nak spin baju, nak sidai baju, nak lipat baju. Tu yang bangun awal. Suami dia tak buat kerja itu. Dia bangun-bangun dia tanya, makan apa kita hari ni? Betul tak? Macam tak betul ya. Baik benar suami perempuan ni. Tak, sambung perempuan ni. Minta mak suami-suami ya. Ada 2 sini. Tak, perempuannya. Jadi perempuan, kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wa syai'in minad dulcah. Bangunlah walaupun seketika malam, sikit je masa daripada waktu malam, beramal ibadah pada Allah. Baik, habis nombor 3. Nombor 4, membebaskan diri dari begitu keterlaluan dalam agama. Yang ni kita dah belajar hari itu. Perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ni cerita di rumah. Bila cerita di rumah ni perempuan, biasanya hadis tu akan diriwayatkan oleh isteri. Sebab cerita dalam rumah orang lain tak tahu, sahabat tak tahu. Banyak. Jadi cerita dalam rumah ni siapa perawinya, periwayat hadisnya ialah Aisyah. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasirun, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sehelai tikar. Tikar itu dijadikannya penghadang di waktu malam untuk baginda bersembahyang di dalamnya. Maka orang ramai pun mula mengikut Nabi Rasulullah sembahyang. Pada siang hari baginda menghamparkan tikar tadi untuk tetamu datang. Rupanya Nabi ni, Nabi simpan satu tikar. Malam-malam perempuannya Nabi buat sebagai pengadang. Nabi tak nak ganggu isteri tadi tidur. Isteri tengah tidur. Nabi angkat pengadang ni, Nabi letakkan. Jadi hadanglah, tak nampak perempuan. Kalau kita, kalau saya semayang, buat live 5 kamera opini tak apa. Nak tunjukkan kita tengah semayang. Sebab ni ada sekali kawan telefon habis semayang. Jadi bila habis semayang ni, kebetulan pula saya ada 2 hari saya off. Saya memang tak ada kuliah mana-mana. Ini family day, hari yang memang saya khas untuk family. 28 hari lagi kuliah merata hala. Inilah juga tukang ngikutnya, 2 orang ngikut mana hala. Semalam ngikut juga semalam. Berkat ngikut semalam makan bihun sup. Berkat ngikut kemarin, apa cikgu? Kotiau goreng kerang. Macam-macam. Betul salah kan? Start badan sore nampak. Dah naik sikit, mau tak naik. Makan lepas kuliah orang hidang. Kalau tak ada orang hidang, pergi ke kedai, perempuan kawan telefon. Ustaz, katanya, sekian, katanya. Perempuan kadang-kadang, minta maaf sebut dia. Cuba kita amalkan. 10 minit sebelum masuk waktu ni, sampai setengah jam lepas habis waktu semayang, ataupun setengah jam lepas masuk waktu semayang. 40 minit lah. Sejam dah senang. Banyak sejam. Jangan telefon orang. Pasal apa? Sedang bersiap nak pergi semayang. Katalah suhu 1:07 awal. 1:17 minta maaf. 1:17. Maka ni awal. Kelang kabut sebenarnya Jumaat. Ambil anak sebagainya 12.30 perempuan ni kelang kabut. Saya minggu lepas siap pesan ke Ustazah ni. Saya WhatsApp awal-awal.
Jangan lambat hari ni. Zuhur awal. Nampaknya risau. Takut nanti dah azan kedua baru kita sampai. Rugi pahala. Puan-puan, sebab apa puan? Sebab setengah jam awal ni tengah bersiap, tengah pakai baju, nak pergi semayang. Tiba-tiba kawan telefon. Kawan telefon tu pula sembangnya panjang. Puan ni bukan sembang pendek. Dia tanya kat mana? Ada sini. Okey. Bye-bye. Tanya. Okey. Ni tanya pula, tengah hari makan mana bang? Tengah hari tanya. Tak tahu lagi. Jom kita pergi kedai sekian kan. Sedap ke? Tanya pula sedap tak sedap. Jumpa kat mana? Tanya panjang cerita. Kawan nak siang. Ataupun perempuan setengah jam lepas masuk waktu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi biasanya kawan-kawan kita ni surau dah pergi, masjid dah pergi, dah masuk dah masjid. Tiba-tiba berbunyi pula telefon. Maknanya dah dalam masjid takkan nak angkat telefon. Dalam surau takkan nak angkat telefon, tak angkat telefon. WhatsApp pula, sombong no tanya. Telefon tak berangkat tanya. Bukan tak nak angkat, sebab dalam surau, dalam masjid. Habis semayang. Perempuan, biasanya surau masjid ni lepas azan berapa minit baru dia semayang? 10 minit. Kalau ikut jam tu kan, yang ada jam tu 10 minit. Semayang qabliyah, semayang sunat. Sebelum waktu tu kan, sebelum masuk semayang fardu ni ke semayang sunat. Kemudian semayang fardu ni biasa berapa minit? 10 minit. Kita katalah 10 minit kan? Imam baca pendek contohnya kan, 10 minit. Zikir 5 minit kita kata. Doa 3 minit, 5 minit. Setengah jam cukup lah. Jadi habis semayang setengah jam, puan dia telefon. Tak apa. Dia pun dah keluar, melangkah turun tangga masjid. Kita telefon, kita pun angkat. Dia telefon, kita pun angkat. Ini adab dalam kita nak memahami kawan-kawan kita yang mungkin semayangnya berjemaah di surau, di masjid. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tengah semayang ni, dia bukan nak kata tidak, tapi kadang-kadang kita terlupa. Terlupa off handphone. Terlupa. Macam saya ni pun tengok, dah off ke belum? Belum. Masih nada dering, saya off kan. Nampaknya. Tengah mengajar ni pun lupa kadang-kadang. Nampak? Jadi, tengah semayang ni macam-macam lagu keluar kadang-kadang. Ya orang lama-lama kan. Lagu lain pula, Oh Fatimah. Orang lama-lama nampaknya. Ataupun, apa lagi? Minta maaf. Tak apa ni bukan tanya semayang. Betul lah tu dia telefon ni. Apa lagi Yuman? Dia lagu ni banyak perempuannya. Oh Fatimah. Oh Mas Mona kan. Oh apa lagi? Oh Aziza. Oh apa? Kalau lagu-lagu baru sikit, Isabella. Semua lagu perempuan. Ada tak? Oh Ahmad Faisal. Ada? Mana ada perempuan? Adalah lagu satu untuk orang lelaki. Satu je lagu untuk orang lelaki. Apa dia? Dah bapakku kahwin lagi. Ayahku silap, bapakku ingat. Saja nak test je. Kan? Ayahku kahwin lagi. Itu tak cukup. Tak gemar langsung lagu tu. Umpamanya. Ini maksudnya perempuan. Yang kita katakan bahawa time semayang. Orang time lain tak apa. Tak berbunyi tadi. Tak salah. Baru pukul 10. Perempuannya. Jadi bukan time semayang. Dia telefon. Dia pun tak perasan. Mungkin dia tak tahu perempuannya. Sambung perempuannya. Nombor 4. Membebaskan diri dari begitu keterlaluan di dalam agama ni. Perempuan yang kita dah cerita hari tu. Perempuannya. Tikar semayang tadi. Kemudian Nabi kata perempuan. Nabi kata. Wahai manusia. Perempuan yang bawah tu. Surat 39 tu, yang tengah-tengah tu, wahai manusia. Kamu semua hendaklah melakukan amalan apa yang termampu oleh kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu, tetapi kamulah yang jemu. Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah ialah apa yang kamu lakukan secara konsisten, istiqamah. Walaupun sedikit,
keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan sesuatu amalan, mereka melakukan secara berterusan. Bahasa kita hari ini istiqamah. Perempuan walaupun sekupang, tak apa. Contoh saya bagi, perempuan ni hari ni hari Selasa, hari Jumaat nanti kami akan ke masjid. Kamilah 3 orang ni akan ke masjid. Biasanya perempuan tengah khutbah tu tabung akan lalu. Tabung lalu perempuan ni. Jadi biasanya perempuan, masa saya nolong orang ngira duit tu, yang paling banyak mazhab biru. Apa benda Ustaz mazhab biru? Duit warna biru. Duit warna biru ni nilainya berapa? RM1. Mazhab hijau ada kadang-kadang, kata Piramli. Warna merah jarang-jarang, kata Piramli. Warna coklat, orange coklat mana? Dulu coklat orang yang lama duit 20 dulu kan. Warna orange tu, umpamanya boleh kata tak ada lah. Warna hijau lain sikit tu lagi tak ada. Warna ungu perempuan, sepanjang saya ngira tabung ni tak pernah jumpa lagi warna ungu. Tak pernah. Haram. Warna ungu tak ada. Warna ungu ni berapa nilainya? 100. Tak ada perempuan. Memang tak ada. Baru ni minggu lepas, Jumaat lepas ada 3 keping duit 50. 3 keping. Alhamdulillah. Perempuan ni duit 50, 3 keping. Tak tahulah siapa orang. Tapi biasanya perempuan kita ni mazhab biru. Tabung dah jalan ke belum? Dah jalan. Dekat luar. Lepas ni saya rasa tak ada warna biru tu, saya rasa hari ni. Perempuan, minggu lepas sembahyang Jumaat, cerita diri sendiri, bukan cerita orang lain. Saya biasa sembahyang Jumaat ni, anak saya 2 orang kan ikut. Minggu lepas 3 orang. Yang tadika ni saya tak berapa nak ajak sangat. Sebab kadang dia mau tidur, kadang dia mau tengah khutbah tu nak balik katanya. Jadi tadika ni kalau dia mau nak pergi, saya bawa. Kalau dia mau tak nak pergi, saya tak bawa. Saya tak paksa pun. Sebab umurnya pun baru 6 tahun. Perempuan ni yang seorang lagi tu adiknya baru umur 4 tahun. Perempuan. Jadi Nabi kata apa? Kalau anakmu berumur 7 tahun, ajarlah mereka sembahyang. Bila umurnya 10 tahun, fadribuhu. Kalau dia tak nak sembahyang, pukullah. Soalan. 10 tahun dekat tangan. 10 tahun dekat tangan. Tak ada 10 tahun. Maknanya boleh rotan tak? Boleh Ustaz. Nanti balik beli rotan 1, letak di rumah. Pesan ke suami, pesan ke anak ke, kalau mak tak semayang, rotan. Kita beli rotan, nak rotan orang je kerja, nak rotan anak kita, cucu kita. Tapi untuk kita, perempuan tak ada. Perempuan. Ni yang kita katakan, yang Nabi sebut tadi. Apa dia perempuan? Nabi kata tadi, biar sikit tak apa. Sekupang pun tak apa. Masuk dalam tabung, sekupang. Tapi berterusan. Esok, sekupang. Lusa, sekupang. Tulat, sekupang. Sekupang. 30 hari. Berapa ringgit? Berapa cikgu? RM3. Saya baik ada cikgu matematik. Saya bawa cikgu matematik ni semata-mata nak ngira je. Ini cikgu matematik ni. Awak ni baju biru. Pencen cikgu matematik. Ini pun semua cikgu matematik. Semua ngajar anak cucu kan. Rotan sebelah. 1 tambah 1, 3. Berapa? Oi, gagal benar cikgunya pun di rumah ni. Perempuan. Jadi, sebulan, RM3. Tak apa istiqamah. Asalkan istiqamah. Walaupun sehari sekupang. Katalah perempuan, bulan depan Ustaz, lekeh benar sekupang. Naiklah 2 kupang. Naik 2 kupang.
30 hari berapa? RM6. Kalau RM1 seminggu tadi, baru berapa? 4 minggu baru RM4. Lebih baik bagi 2 kupang sehari. Hujung bulan jadi RM6. RM1 sehari, cukup bulan, hujung bulan baru RM4. Kalau bulan tu ada 5 kali, baru RM5. Kalah yang 2 kupang. Kalah dengan 2 kupang. Nampak lekeh 2 kupang. Tapi sebab dia istiqamah. Perempuan minggu lepas, bila bawa anak, saya memang standby duit shilling dalam kereta. Tepi pintu tu kan ada lubang sikit kan. Yang dekat pintu tu ada lubang. Saya letak duit shilling situ. Jadi hari minggu lepas tu 3 orang ikut. Dia nak bagilah duit shilling tu seorang satu. Tiba-tiba sampai masjid, tak ada duit shilling. Mana ke pergi duit shilling? Rupanya anak saya halu tu, dia main-main, dia ambil masuk dalam poket dia. Tak ada, sekupang pun tak ada. Tak apalah, saya buka drawer pula. Sebab dalam drawer tu biasanya ada duit RM1. Ustazahnya bagi pada anak duit belanja tu RM1 pagi-pagi. Buka drawer, tak ada pula duit RM1, kawan. Mana ke pun duitnya pun. Cari-cari, jumpa 3 keping warna oranye. 20, 20, 20. 3 keping, kawan. Perempuan agak-agak saya ambil je. Terus terang cakap, live 4 kamera ni. Sekeping pun saya tak ambil, kawan. Punya kedekut tak hidup masin, kawan. Saya buka pintu belakang, cari dekat belah celah-celah pintu tu, kok ada sekupang, 2 kupang. Buka pula pintu belah sini, kawan-kawan. Punya tak ada ambil 20. Pasal apa? Rasa rugi. RM20 ni banyak benda boleh beli, banyak benda boleh buat. Nak masuk tabung, no. Ni saya. Cerita saya rasa sini okey. Gelang mah pun dia masuk dalam tabung. Subang boleh cabut, masuk tangan, celah telekong terserang, dia cabut, masuk dalam tabung tu. Bayang sini semua. Nak cerita saya, perempuan, ni yang Nabi kata, bahawasanya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alu Muhammad, idza amilu, jika melakukan sesuatu amalan, asbutuhu, maka ianya akan sentiasa berterusan. Kena berterusan, kawan. Biar sekupang tak apa, biar 2 kupang, biar RM1 tak apa. Kadang-kadang orang jelin kan, masa kita masuk RM1 tu orang tengok, RM1 ni gelang begitu-getui. Contoh perempuan. Tak apa perempuan, biar orang ngata tak apa. Tapi RM1 ni dia tak tahu pagi RM1, petang RM1, malam RM1. Sehari RM3 lah. 30 hari berapa cikgu? RM90. Nak pandang sini cikgu ramai. RM90 lah. Yang dia bagi RM10 masuk tabung, 4 kali Jumaat baru 40. Kalah dengan yang RM1. Sebab itu kata Nabi, berterusan, istiqamah, insya-Allah. Sambung. Adalah tidak salah untuk dinyatakan di sini bahawa membebaskan diri daripada keterlaluan dalam agama bukan bererti kita meninggalkan dan mengabaikan. Bahkan apa yang kita maksudkan ialah berjimat, bersederhana di samping terus memelihara apa yang biasa dilakukan daripada beribadah. Juga memastikan sunnah diikuti. Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu jadi macam orang itu. Sebelum ini dia mengerjakan sembahyang malam dan selepas itu dia meninggalkan sembahyang malam. Saya cerita dah itu perempuan kan, dia 2 rakaat dia pun tak payah buat sampai 10 pun tak apa. Ini kita pulun 10 rakaat.
Datang pula duha tanya kawan, berapa dapat semalam semayang malam? Aku 10 aja katanya. Oh, 10 aja. Tapi cerita korang. Perempuan biar 2. Tapi tiap malam istiqamah. Kawan ni tadi 10. Tapi esok udah tak larat letih. Ngapa makcik sakit lutut? 10 rakaat semalam. Biar 2. Perempuan ni. Ni yang Nabi kata. Berterusan. Perempuan ni. Maka perempuan muka surat 40 tu cuba tengok. Faiza nahaitukum an syai'in. Apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka hendaklah kamu menjauhinya. Dan apabila aku menyuruh kamu melakukan sesuatu, maka hendaklah kamu melakukannya mengikut kemampuan kamu. Sebab tu perempuan ni ikut kemampuan. Kita mampu berapa sedekah, sedekah ikut kemampuan. Kita mampu berapa semayang, semayang ikut kemampuan. Ni semayang sunat ya, bukan semayang wajib. Semayang wajib tu wajib lah. Lepas ni cerita semayang sunat. Semua benda-benda sunat. Kita mampu baca Quran berapa ayat, ikut kemampuan. Ada orang perempuan dia semangat baca ni, dia tak berapa boleh. Sebab ada orang dia tak boleh baca dalam kereta. Dia pening. Orang ni dia pening. Kereta bergerak, dia tak boleh baca. Orang WhatsApp ke apa ke, dia tak baca dah. Pasal apa? Dia jenis pening. Jadi ada orang boleh buka Quran. Perempuan Imam Khuri. Kenal? Imam Khuri. Ustaz Huri. Saya cerita dah itu kan? Ke belum? Belum. Ustaz Huri ni dulu imam Masjid Ustaz Muhammad Shah. Kemudian berpindah ke Masjid Mukhaduddin Shah Jalan Hospital. Kemudian berpindah ke Pekalan Hulu. Kemudian berpindah pula ke bahagian penyelidikan tingkat 6 Jabatan Agama Islam. Hari ni dia freelance. Dia pendakwah. Perempuan, kami ni kadang-kadang kami keluar ni time-nya sama lebih kurang. Kuliah maghrib ni. Contoh perempuan ni kalau jauh sikit 6.30, 6.45. Jadi ustaz lain pun macam tu juga, 6.30, 6.45. Kalau dekat mungkin pukul 6.50, pukul 7 perempuan ni. Jadi penuh sekali. Harap-harap Ustaz Uli tak tengok lah ni. Dia tak tengok lah. Penuh sekali. Saya keluar dan ustaz-ustaz lain pun keluar juga. Ada iklan pula. Tak apa, tak ada masalah. Sebab ustazahnya pun penuh sekali macam ni. Tengok ngajar dalam kelas, tiba-tiba Shopee. Subhanallah, tak ada masalah. Dia benda tu nak keluar, dia bukan kabur. Kalau dia kabur, tak apa. Right, sambung. Perempuan, traffic light depan sekolah Izzuddin. Belah kanan Star, depannya Izzuddin. Simpang 3 tu kan. Saya kereta nombor 2, saya duduk belah kanan. Kereta nombor 2, depan saya ada satu kereta lain. Ustaz tadi tu duduk depan sekali belah kiri. Traffic light merah. Perempuan tahu tak dia buat apa? Dia baca Quran. Dia buka Quran. Boleh dia baca, dia buka Quran tengah traffic light merah. Kalau saya zikir pun tak apa dah. Subhanallah. Saya Quran pun tak ada dalam kereta. Tak ada Quran dalam kereta. Cakap tu orang tak ada. Tapi ustaz ni tadi perempuan, ada Quran dalam kereta. Malah berhenti traffic light, dia buka pula baca. Allahu Rabbi, perempuan. Punya, nak katakan cukup jaga Al-Quran. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Quran di rumah pun tak terbuka. Jangankan kata nak kereta, ustaz penin. Nanti duduk rumah pun penin juga. Dia kalau penin ada muai-muai. Ada teringin nak pakai asam-asam pula. Air pergilah cek.
Pergi leceh. Mana tahu doktor kata, makcik buka buku pink. Udah tagai pula dah bunga. Rupanya, mana tahu puan. Atau dah pening je semendang rupanya. Buka lah buku pink tu. Rupanya, tak sambung. Mana tadi? Nombor 5. Meletakkan diri dalam dakapan jamaah. Meletakkan diri dalam dakapan jamaah dan tidak memencilkan diri dari jamaah atau melakukan sesuatu yang ganjil dalam apa bentuk sekalipun. Cukuplah kita melihat sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengukuhkan dasar ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu azabun. Jamaah itu adalah rahmat, berpecah itu adalah azab. Perempuan, semalam kemarin kita dengar cerita kan, kawan-kawan kita di Palestin kena serang. Banyak kena serang. Perempuan, kalaulah orang Arab ni boleh bersatu, Israel ni halus je pun. Cuba tengoklah peta, halus sangat. Perak lagi besar. Macam tengok, Perak lagi besar daripada Israel ni, kecil je. Bukan besar sangat pun, tapi sebab Islam ni tak bersatu, jemaah ni tak bersatu, negara Arab tidak bersatu. Jadi bila tak bersatu tu, maka azab Allah Subhanahu Wa Taala peperangan. Rupanya yang lebih sedih, rupanya semalam saya baca Facebook Nadir An-Nuri. Nadir An-Nuri ni orang Malaysia, tapi dia kahwin dengan orang Palestin. Isterinya orang Palestin. Dia cerita semalam, dia tunjuk gambar ada satu dewan dekat dengan rumah dia, kena bom. Sebelah rumah dia, dewan tu. Dia pun tulis, setakat ini saya dah kontak keluarga tapi masih belum dapat jawapan. Dia risau. Kalau kita perempuannya risau, kita doakan agar mudah-mudahan insya-Allah keluarga sahabat kita ni Nadir An-Nuri ni dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sahabat-sahabat kita di Palestin yang lain. Perempuan, sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bersama-sama dengan jamaah. Yadun tu tangan. Tapi bukanlah maksudnya tangan tu tangan, tidak. Maksud tangan itu ialah pertolongan, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah akan beri kepada jamaah. Kalau duduk seorang-seorang, perempuan, tak terbuat. Contoh, perempuan ni, kita korban. Kita korban ni, kita buat seorang-seorang ke buat jemaah? Tak terbuat kita seorang-seorang. Nak nombang lembu tak terbuat, nak sembelih lembu. Nak sembelih tu pun kena ada orang pegang kepalanya tu. Kena meronta-ronta, perempuan ni terkena pisau daripada kita pula. Bahaya. Perempuan ni, dia tak boleh buat seorang-seorang. Dia mesti dengan berjemaah. Orang lelaki contoh, nak sembahyang Jumaat, boleh seorang-seorang? Tak boleh. Kena secara berjemaah. Sembahyang fardu kita, jemaah lebih baik ke sembahyang seorang-seorang lebih baik? Jemaah lebih baik. Pahalanya berlipat kali ganda, 26 ataupun 27. Sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh sembahyang seorang, sah. Tapi sembahyang seorang ni pahalanya sikit. Mungkin satu. Perempuannya sembahyang jemaah 26, 27. Ada hadis kata 26, ada hadis kata 27. Perempuan, cuba bayang ya. Cuba bayang sekejap. Saya tulis ya. Katalah perempuan, sembahyang jemaah ni dapat 27 pahalanya. Ada setengah riwayat 26. Katalah 26 atau 27 lah senang. Muktabar ni 27. Kita sembahyang ni tiba-tiba bacanya salah. Bila bacanya salah, katalah perempuannya tolaklah. Berapa? 1. Pergerakan kita tiba-tiba salah. Cara sujudnya salah. Pokoknya semalam saya tengok ada satu orang masa sembahyang sunat, sujudnya tak cukup lengkap, rukun sujud. Dia sembahyang tu, dah akhirnya dongok,
sehingga menyebabkan hidungnya tak kena pada lantai. Dalam bab sujud ni dia kena apa dia? 1, dahi. 2, hidung. 3, tapak tangan. 4, lutut. 5, jari kaki. Mana? Ni 5. Habis semalam ada satu orang habis sembahyang Zuhur semalam, saya imam. Jadi saya ternampak lepas habis sembahyang sunat tu, dia tak habis sembahyang lagi, sujudnya tu dongok, hidungnya tak kena. Tengah cari ruang, apa cara nak bersembang ni? Sebab bukan senang nak bersembang dengan orang veteran-veteran ni. Nampak ni? Orang ni marahnya gitu. Apa kamu tahu? Aku tanya. Budak lagi ni. Hai, udah berjanggut pun budak lagi. Anak 7 pun budak lagi. Kau kan ada beberapa tahun lepas ada orang panggil saya budak. Budak lagi kata apa katanya? Nampak budak katanya. Janggut ni, jampang ni. Nampak budak katanya. Ya, nampak. Inilah orang yang nak mengecil kita. Nampak ni? Kumpulan tak apa, kita ni walaupun orang itu tak banyak ilmu macam kita, tapi jangan kita hina dia. Kamu budak lagi, apa kamu tahu? Kamu muda lagi, apa kamu tahu? Kumpulan kadang-kadang yang muda tahu, kadang-kadang yang tua tak tahu. Yang semalam tu, yang saya tengok tu, tua dah tu, pencen dah pun. Tapi rupa-rupanya asas sujud tu mungkin dia belum faham. Nak cari jalan apa cara. Umpamanya nak perbetulkan, nak sembang ke, nak sebut depan-depan ke, nak ngajak minum poti canai sarang burung dulu ke, umpamanya baru boleh sembang, umpamanya. Jadi macam itulah juga adik-beradik kita. Bukan senang nak sembang bab-bab hukum ni, bukan senang. Kena cari time yang betul-betul. Kalau time dia tengah marah-marah, jangan sembang. Orang perempuan ni dia time-time dia kan. Time-time yang tak boleh sensitif. Maknanya seminggu tu, janganlah nak nego-nego tak kena. Maknanya seminggu tu. Minggu lain okey. Maknanya Allah Ta'ala alam, itu kejadian seorang perempuan. Orang lelaki pun ada juga apa itu. Darah tak keluar pun. Orang lelaki. Tak ada. Tapi dia punya emosinya tu kadang-kadang ngalah perempuan. Jauh perempuan ngalah perempuan. Kadang-kadang. Umpamanya, sambung. Muka surat 41. Qadrul jama'ah khairun minal safwil fardi. Kekuruhan yang ada di dalam jemaah lebih baik daripada kejernihan yang ada pada individu. Ini bukan hadis. Ini kata-kata Ali bin Abu Talib. Dalam riwayat yang lain menyatakan bahawa jemaah itu dikatakan kotor. Kekotoran jemaah itu lebih baik daripada kebersihan yang ada pada orang perseorangan. Ini ayat lain. Makna yang sama. Korban cuba tengok. Minta maaf saya sebut ya. Dalam ramai-ramai, dia mesti akan ada 1-2 benda yang kita tak berapa suka, tak berapa seronok. Dalam ramai-ramai mesti ada 1-2 benda yang kadang-kadang terlepas, tak berapa seronok. Dalam ramai-ramai mesti ada 1-2 benda yang kadang-kadang terlepas, tak berapa seronok. Dalam ramai-ramai mesti ada 1-2 benda yang kadang-kadang terlepas, tak berapa seronok. Dalam ramai-ramai mesti ada 1-2 benda yang kadang-kadang terlepas, tak berapa seronok. Dalam ramai-ramai mesti ada 1-2 benda yang kadang-kadang terlepas, tak berapa seronok. Dalam ramai-ramai mesti ada 1-2 benda yang kadang-kadang terlepas, tak berapa seronok. Dalam ramai-ramai mesti ada 1-2 benda yang kadang-kadang terlepas, tak berapa seronok. Dalam ramai-ramai
Buat ayo apa ni? Buat ayo kita berbincang. Tidak ke? Ya. Buat ayo apa dia jawab? Tidak. Tapi kalau bagi mohon, tidak ke? Ya. Buat ayo apa dia jawab? Tidak. Kalau bagi mohon, apa dia ke? Ya. Kalau ada air kita dah stroke katanya. Jadi dalam macam-macam itu kalau kita sabar, kata Sayyidina Ali, itu lebih baik daripada duduk sorang-sorang. Itu lebih bagus daripada kita duduk sorang-sorang. Perempuan-perempuan duduk ramai-ramai ni, walaupun kadang-kadang yang ini begitu, yang ini macam tu, yang ini macam ini, yang ini sana, macam-macam pen. Tapi kalau kita bersabar tu, itu lebih baik daripada kita duduk sorang-sorang. Perempuan ya? Baik. Maka, perempuan, kita tengok pula yang nombor 6. Sikit je. Nombor 6 ni, panjang juga. Kita ambil satu hadis. Perempuan ya? Ayat surah Fatir itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam bab memberi perhatian kepada sunnatullah yang wujud pada manusia dan alam seluruhnya. Falan tajidah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat seluruhnya. Falan tajidah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan seluruhnya. Falan tajidah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan seluruhnya. Falan tajidah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan seluruhnya. Falan tajidah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan seluruhnya. Falan tajidah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan seluruhnya. Falan tajidah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan seluruhnya. Falan tajidah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan seluruhnya. Falan tajidah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan seluruhnya. Pagi-pagi biar panas, Ustaz. Pasal apa? Jemur baju. Tapi janganlah panas sampai ke malam. Kalau saya lah perempuan, tanya saya, Ustaz nak macam mana? Nak panas ke nak sejuk? Saya nak salji di Malaysia. Taman Desa Indah ni kalau boleh turun salji. Udah tak ada lah, ada orang tak ada. Pasal apa tak ada? Sejuk Ustaz. Saya tak makan ais kacang senang. Tapi orang meniaga ais kacang, dia tak ada. Pasal apa? Tak laku pula ais kacang dia. Cuba tengok orang niaga. Sian orang niaga. Niaga pula air ais contoh. Hujan semalam kan, petang malam kan hujan. Siang saya lalu kat taman saya tu, ada orang niaga yang atas motor tu kan. Niaga air mangga, air green tea, air apa semua tu. Banyak lagi air, penuh lagi tongnya. Hari dah dekat pukul 5 lebih. Dah lepas asar, air banyak tak laku. Sian dia. Orang meniaga air tak suka hujan. Sebab apa? Tak laku air dia. Orang perempuan pula, dia nak hari panas supaya jemur kain ni cepat kering. Jadi dia lain-lain orang. Ada orang suka hujan. Orang yang bercucuk tanam, dia suka hujan. Tak payah dia siram air, jimat air dia. Banyak. Air hujan dah turun, tak payah pakai paip, simbol, siram, tak payah. Jadi, ada orang yang suka, ada orang tak suka. Allah bukan ikut kita. Allah ikut Allah. Ikut suka Allah. Nak hujan ke, nak panas ke, nak salji ke, Allah ikut suka Allah. Allah yang menetapkan sunnatullah tu macam mana. Siangnya bila, malamnya bila. Dia bukan ikut kita. Ngantuk ni, biasa ngantuk ni bila obat? Dia dua, betul. Hak tu paling betul, paling tepat sekali. Time ngaji ngantuk. Obat. Sama saya dulu pun. Berapa kali tidur dalam kelas.
Masa belajar dulu kan, masa sekolah dulu. Nampak ni? Saya ingat lagi, ustaz ni berhidup lagi sampai sekarang, Ustaz Fahmi Mazin. Dia ngajar je surau saya sekarang. Kalau dengar Ustaz Fahmi ni, nampak ni, bila kita tidur tu kan, dia pun datang. Dia tak mentok-mentok, dia tak rotan-rotan. Dia pun usap belakang. Lambat tidur semalam katanya. Dengar Walkman ke? Mana Walkman ni? Saya pergi ambil. Baru bangun tidur tu bangun, pergi ambil Walkman. Walkman ni duk asrama tak boleh bawa. Tahu Walkman kan? Yang dengar lagu tu kan? Yang radio kecil tu. Sekarang tak ada dah Walkman ni. Dulu. Jadi, puan-puan nak ceritanya apa? Nak ceritanya bagaimana ketika itu, puan-puan ya, sifat manusia ni, puan-puan ya, yang Nabi kata ikut kemampuan. Letakkan diri dalam jamaah. Jangan kita merasakan bahawa duduk ramai-ramai ni tak best lah ustaz. Ni orang ni buat kepala ni, orang ni buat kepala itu, orang ni ikut style dia. Tak. Kalau kita boleh bersabar ni puan-puan, besar pahala. Jangan kata jiran-jiran, kawan-kawan, keluarga pun tak sama. Anak-beranak kita mana sama. Yang seorang suka makan kari contoh. Hak seorang suka makan kurma. Hak seorang suka telur rebuih. Hak seorang suka telur goreng. Goreng tu pula dua pula caranya. 3. 1 telur mata kebab. 1 telur dada. 1 telur Pattaya. Ada tambah satu lagi. Telur sarang burung. Roti canai sarang burung. Ada hari tu pergi makan, minta pada orang table roti canai tu. Yang tukang ambil order ni orang perempuan. Jadi saya pun order roti canai jantan ni kak. Dia pun tulis. Sampai di tempat kawan dia yang neighbor tu, orang tu minta roti canai jantan. Apa benda jantan? Dia tak tahu tapi dia tanya segan, dia tulis dah juga. Orang tembok tu kabur roti canai jantan ni telurnya 2. Orang ada juga yang tak tahu. Subhanallah. Minta maaf. Roti telur tu, kalau roti telur tu, kalau nak bubuh 2 telurnya, cara nyebutnya roti telur jantan. 2 biji telur akan dibubuh. Atau ada ke roti telur betina? Setakat ni saya tak dengar lagi. Roti telur aja. Tapi roti telur betina tak ada. Tapi kalau perempuan nak bubuh nama boleh. Roti telur betina. Roti telur jantan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi perempuan, kita ambil bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu, yang Allah kata sunnatullah ni takkan boleh diganti-ganti, takkan. Udah berlalu malam semalam, habisnya. Ustaz nak patah balik boleh? Tak boleh patah balik. Semalam tidur lupa doa lah. Nak patah balik, nak doa, tak mahu. Pagi tadi bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tu bukan doa lepas makan ke? Doa lepas makan macam mana? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana min sahaja nak test. Tahu okey lah. Pagi tadi bangun lupa baca doa. Tidur balik lah. Betul bangun, tu baca doa. Mau? Tak boleh. Masa dah berlalu. Bila masa dah berlalu, habis. Inilah sunnatullah yang Allah letakkan. Time tidur begini, time jaga begini, siang begini, malam begini, bulan tak muncul siang, matahari tak muncul malam. Umpamanya inilah sunnatullah. Sunnah yang hanya boleh dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya-Allah kita berhenti dalam surat 41, surah Fatir ayat 43. Nanti insya-Allah kita akan sambung dalam surah Muhammad ayat 4
dan hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina. Ya Allah, Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quran, ya Allah. Untuk kami ini mendapat syafaat Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dapat kami bersama dengan Nabi kami dalam syurga-syurga-Mu, ya Allah. Dapat kami bersama dengan isteri-isteri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallallahu alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kifar surah subhanallahumma wa bihamdika astaghfirullah wal asri. Rupa minta maaf ya, handsome sikit hari ni. Lain macam rupa. Selalu pakai jubah, hari ni ada kelas. Saya dah masuk balik ke sekolah. Tolong doa. Tapi guru ganti. Barunya ada seorang ustaz meninggal dunia. Ustaz Yusuf meninggal dunia. Jadi untuk sebulan ni saya lah gantikan. Itu yang lepas ni ada kelas. Terus sebelah ada kelas, masuk sekolah balik. Tak boleh nak berjubah pula perempuan masuk sekolah. Kena pakai baju rasmi. Tolong doa insya-Allah.